Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Ali dan rakan-rakan yang menonton video pembentangan kami. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah mengenai tajuk kesepaduan sosial. Saya, Dayang Masita binti Abang Abdul Razak dari ahli daripada kumpulan 5. Sedikit pengenalan mengenai konsep kesepaduan sosial. Sedia maklum, kita tahu Malaysia merdeka selama 63 tahun. Tetapi konflik yang sentiasa didengar adalah mengenai permasalahan kaum. Di sini, konsep kesepaduan sosial diutarakan untuk menangani fenomena konflik tersebut. Konsep kesepaduan sosial yang dibincangkan ada 3. Satu, fenomena sosial yang dibuat oleh masyarakat yang seharusnya mempengaruhi kalangan masyarakat untuk merungkai pelbagai usaha aktiviti sebagai prasyarat antara individu lain dan individu lain. Paradigma kesepaduan sosial lebih memberi tumpuan kepada takrifan dan interaksi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat sendiri dan bukan autoriti. Terbina juga disebabkan menerusi proses, interaksi dan amalan harian secara langsung dan tidak langsung. Konsep ini dapat diguna pakai dan dilihat di industri pekerjaan, pendidikan dan politik di mana ia terdiri dengan pelbagai etnik dan memberi satu contoh yang baik kepada masyarakat. Latar belakang kesepaduan sosial. Pada tahun 1996, diceritakan ia adalah proses membina nilai bersama dan interpretasi masyarakat bagi membolehkan penduduk sensitif terhadap perkara yang sama dan menghadapi masalah bersama dalam sebuah negara Maxwell. Jensen 1998 mengatakan kesepaduan sosial ini ialah lebih kepada kemahuan yang saling bergantung sesama sendiri, berkongsi nilai dan cabaran serta peluang sama rata yang membina rasa komuniti yang sama. Satu fenomena sosial juga pada tahun 2011 dipacu untuk perpaduan seharusnya mempengaruhi kalangan masyarakat yang sentiasa berusaha dan bergiat aktif untuk aktiviti prasyarat untuk individu lain dan individu lain. Di sini kita melihat era kesepaduan sosial daripada tahun 1971 sehingga 2011. Untuk pengetahuan umum, era kesepaduan sosial bermula pada tahun 1971 sehingga 2011. Pada era ini, terjadi satu kerusuhan pada tahun 2001, 8 Mac. Kerusuhan tercetus antara kaum etnik Melayu dan kaum etnik India di Kampung Medan, Selangor. Kerusuhan ini telah menyebabkan 10 nyawa terkorban. Seterusnya, semasa PRU keempat. Di sini kita dapat lihat, semasa PRU keempat, 9 pilihan raya dijalankan dan tiada satu pun perbalahan maupun rusuhan yang tercetus pada masa itu. Penyuaraan pendapat kita sebagai rakyat Malaysia di era kesepaduan sosial ini. Kita amatlah digalakkan untuk menyuarakan pendapat-pendapat ataupun perkara yang tidak kita gemari dengan melalui kaedah kemudahan internet, WhatsApp, SMS dan aplikasi-aplikasi yang sedia ada dan sebagainya. Seperti kita sedia maklum, negara kita, Malaysia, terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Membuatkan negara kita yang tercinta ini unik di mata dunia. Tahukah anda, di sebalik itu terdapat berperingkat kronologi hubungan etnik di Malaysia untuk kita mencapai kesepaduan sosial itu. Yang pertama adalah era selepas Perang Dunia Pertama.
iaitu pada tahun 1945 sehingga 1946. Tercetusnya konflik antara kaum Melayu dan kaum Cina yang membawa ketegangan sehingga selepas merdeka. Seterusnya, era selepas merdeka di mana pada tahun 1961 sehingga 1970. Ketegangan daripada konflik yang lepas antara hubungan Melayu dan Cina membawa peristiwa 13 Mei iaitu rusuhan kaum. Statistik tidak rasmi daripada Wikipedia mengatakan 89 orang Melayu, 392 orang Cina dan lagi 3 orang lain-lain telah terkorban dalam peristiwa 13 Mei tersebut. Seterusnya, era kesepaduan sosial. Pelbagai usaha kerajaan untuk meningkatkan aspek kesepaduan Melayu dan Cina agar kita lebih matang, terbuka untuk kestabilan politik, ekonomi dan keamanan negara kita. Usaha kerajaan ini dapat dilihat melalui pencampuran di sekolah dengan pelbagai etnik dan juga politik kita dan di industri pekerjaan yang terdiri dengan pelbagai etnik. Pada pendapat saya, untuk era kesepaduan sosial, bukan sahajalah kerajaan yang harus memain peranan untuk meningkatkan aspek-aspek kesepaduan sosial. Malah, rakyat sendiri di kalangan masyarakat, komuniti yang sama haruslah memupuk usaha dan ikhtiar untuk mengecapi kesepaduan sosial di antara individu lain dan individu lain agar konflik-konflik dan cabaran untuk kita mengecapi kesepaduan sosial ini dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah bin Samsubaha. Saya daripada kelas BMMB S11. Nombor kad matrik saya B0919103115. Dan sekarang saya akan membentangkan tentang objektif kajian yang telah kumpulan saya lakukan, iaitu tentang kesepaduan sosial. Yang pertama, kami menganalisis kandungan kurikulum dan kurikulum yang dikendalikan di sekolah berhubung dengan proses memupuk kesepaduan sosial. Sebagai contoh, di sekolah, ketika waktu pendidikan jasmani, ketika bermain bola, pelajar selalunya lebih suka untuk memilih rakan dari bangsa yang sama dahulu berbanding bangsa yang lain. Mengapa mereka perlu berlaku begini sedangkan sekolah itu terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dan bangsa yang berlainan. Seterusnya, kami menganalisis pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan kokurikulum yang berkaitan dengan pemupukan identiti nasional di sekolah-sekolah. Hal ini kerana wujud isu perkauman ini terjadi majoritinya kepada semua sekolah. Majoriti mewujudkan kumpulan dengan kaum yang sama. Ada kalanya mereka bergaduh kerana hanya benda kecil, iaitu perbezaan kaum. Seterusnya, kami mengenal pasti pandangan guru-guru dan murid pelbagai etnik berkaitan keberkesanan pemupukan ciri-ciri perpaduan nasional. Hal ini kerana guru adalah pendidik pertama di sekolah yang mendidik murid dari mula persekolahan lagi. Oleh itu, guru sangat memainkan peranan yang amat penting bagi membentuk perpaduan sosial
di kalangan pelajar sejak pada usia kecil lagi. Seterusnya, kami menganalisis bagaimana generasi baru dapat mewujudkan masyarakat majmuk pada era globalisasi ini. Hal ini adalah kerana generasi baru amat penting pada era globalisasi ini. Kerana generasi baru adalah generasi yang akan memimpin negara ataupun akan memimpin masyarakat di negara kita pada masa akan datang. Oleh itu, generasi baru amat penting untuk mewujudkan masyarakat yang majmuk di kalangan masyarakat kita. Seterusnya, kami mengenal pasti sama ada media sosial adalah medium terbaik untuk memupuk kesepaduan sosial masyarakat majmuk pada era globalisasi ini. Ini kerana media sosial pada era ini adalah amat penting. Sebagai contoh, perkara-perkara dengan mudahnya boleh menjadi viral dengan masa yang cepat di media sosial. Oleh itu, kita harus mengambil peluang ini dengan menyebarkan bagaimana ingin memupuk masyarakat majmuk melalui media sosial. Hal ini kerana pada masa ini, media sosial adalah medium yang paling terbaik. Seterusnya, kami menganalisis mengapa majoriti masyarakat memilih untuk bergaul dengan kaum dan bangsa yang sama ketika di tempat kerja ataupun di tempat belajar. Sebagai contoh, majoriti kita boleh lihat banyak kaum dan bangsa hanya bergaul dengan bangsa mereka sahaja walaupun di tempat belajar ataupun di tempat kerja. Walaupun di tempat kerja atau tempat belajar mereka itu terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa yang berlainan. Tapi mengapa mereka mewujudkan kumpulan hanya bergaul dengan kaum dan bangsa yang sama tanpa bergaul dengan berlainan bangsa? Okey. Itu saja objektif kajian bagi kajian kami. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan meneruskan pematangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Ali dan rakan-rakan sekalian. Saya Ni Ahmad Nazran bin Ni Ahmad Khan, ahli kumpulan 5, ingin membentangkan tentang kepentingan kesepaduan sosial di Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1991 telah menekankan mengenai kesepaduan sosial diberi perhatian untuk merealisasikan matlamat Wawasan 2020 melalui konsep mewujudkan bangsa Malaysia. Bangsa iaitu bangsa yang mempunyai matlamat. Tidak lupa juga konsep satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib di mana suatu kaum menerima keunikan kaum lain seadanya agar kita dapat hidup bersama aman, damai dan harmoni. Kajian yang dilaksanakan diharap dapat membantu pihak universiti yang berkaitan bagi memahami pola pemikiran pelajar khususnya dalam aspek perpaduan kaum di Malaysia. Kajian ini penting bagi memberi pencerahan kepada masyarakat untuk melihat pemahaman, persepsi, penerimaan serta faktor kesepaduan dalam masyarakat. Kajian ini juga penting bagi mempengaruhi anggota masyarakat untuk merungkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan bagi membentuk keamanan dalam masyarakat agar negara dapat mempamerkan suatu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera dalam masyarakat majmuk. Hal ini kerana wujud kesepakatan sosial yang kuat berasaskan pertukaran hubungan positif yang melibatkan semua pihak dan kaum. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik berkongsi sejarah untuk menghasilkan pelbagai usaha dalam mengecapi kesepaduan sosial. Dalam kalangan masyarakat Malaysia sendiri mempunyai sifat dinamik yang membina ke arah kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan secara langsung memberi impak harmoni kepada negara.
Kesepaduan sosial juga terbina menerusi proses akomodasi, akulturasi, amalgasi dan asimilasi. Ini adalah mekanisme yang penting untuk mengekalkan toleransi antara masyarakat di Malaysia. Seterusnya, konsep Malaysiaku Bahagia. Konsep ini akan dapat kita capai bersama sekiranya setiap rakyat di Malaysia tidak mengira kaum, agama dan kepercayaan saling bekerjasama dalam memupuk kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial ini memerlukan sikap toleransi, bertolak ansur, bekerjasama oleh setiap orang di Malaysia. Maka kesimpulannya, jika setiap orang bekerjasama, bertolak ansur dan bertoleransi antara satu sama lain, maka konsep Malaysiaku Bahagia ini akan dapat kita capai bersama demi menuju wawasan 2020. Nama saya Aiman Afiq bin Syahrim. Kajian lepas. Menurut kajian yang kami kaji, terdapat 3 artikel lepas yang menarik minat kami untuk dibahaskan. Yang pertama, menurut Fan Wu, beliau mencadangkan bahasa Inggeris, Melayu dan Cina dikekalkan sebagai bahasa pengantar, namun dibantah oleh orang Melayu walaupun dasar itu menyumbang kepada usaha untuk mewujudkan kesepaduan sosial. Oleh kerana itu, perkara ini telah menimbulkan jurang antara pelajar yang bukan datang dari kaum yang sama. Jurang ini telah menyebabkan pelajar sukar untuk bekerjasama apabila berada dalam kelas dan apabila untuk buat kerja dan sebagainya. Seterusnya, oleh kerana ini anak muda akan membesar dengan sifat prejudis di antara kalangan masyarakat sendiri. Sifat ini akan melahirkan persepsi negatif antara mereka terhadap kaum lain. Okey. Yang kedua, menurut S.A. Hamid, media sosial didapati sangat mempengaruhi demokrasi serta persepsi etnik dan kuat dalam penentu pandangan umum seperti isu kesepaduan sosial, isu politik. Contoh media sosial yang menjadi platform sekarang ni ialah Facebook dan Instagram. Contohnya, Facebook dan Instagram. Media sosial dapat mengeratkan silaturahim antara kalangan masyarakat. Dengan ini, mereka dapat menjalankan aktiviti hubungan secara langsung dan secara tidak langsung sesama masyarakat. Dan media sosial juga menjadi platform untuk berkongsi rasa dan mengecapi kesepaduan yang sama dalam kalangan masyarakat. Media sosial juga adalah tempat untuk menyampaikan berita, sama ada berita baik atau berita yang tidak baik. Berita baik ini dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat. Seterusnya ialah yang ketiga. Menurut Stanley, definisi kesepaduan sosial ini sebagai keinginan setiap masyarakat dalam bekerjasama, khususnya yang berbilang kaum, bagi menjamin keharmonian dan keamanan bersama. Hasil daripada ini, jurang antara hubungan kaum-kaum di kalangan masyarakat Malaysia dapat dilenyapkan. Dan dengan melenyapkan jurang ini juga, masyarakat akan lebih menghargai hubungan kaum luar bandar dengan lebih dapat menghayati sejarah etnik mereka. Contoh daripada kaum luar bandar seperti kaum-kaum di Sabah Sarawak. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah kajian yang dirangka adalah melibatkan yang pertama, alat kajian.
Yang kedua, subjek kajian, dan yang terakhir ialah kaedah kajian. Metodologi kajian ialah di mana survey form dibekalkan untuk memerhati dan meneliti semangat kesepaduan sosial antara masyarakat di Malaysia. Peneliti dibuat untuk menghasilkan ketepatan kajian dalam mengetahui punca jurang antara masyarakat yang terjadi. Metodologi juga dijalankan untuk mengecapi suara anak muda dan masyarakat dalam mengenai kesepaduan sosial. Di sini kami dapat melihat respon masyarakat dalam toleransi untuk mengekalkan kesepaduan sosial bersama etnik lain. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada hasil kajian yang telah dijalankan oleh kami. Hasil kajian ini kita dapati setelah kami mengedarkan borang soal selidik kepada responden, iaitu terdiri daripada pelajar universiti, orang dewasa dan pelajar sekolah di seluruh negara. Sebelum itu kita lihat dahulu latar belakang responden kita, di mana daripada 52 orang responden, 53.8% terdiri daripada perempuan dan selebihnya iaitu 46.2% responden terdiri daripada lelaki. Dari segi pecahan umur pula, kita dapat lihat di sini 84.6% terdiri daripada responden yang berumur 19 hingga 29 tahun. Sebanyak 13.5% pula terdiri daripada responden yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Selebihnya, responden yang berumur 30 hingga 39 tahun. Dari segi pecahan bangsa pula, kita melihat bangsa Melayu merupakan bangsa yang paling ramai menjawab soalan iaitu borang soal selidik ini, iaitu sebanyak 90.4%. Bangsa India pula terdiri daripada 8.4% dan selebihnya daripada pecahan tersebut ialah bangsa Cina. Beralih kepada soalan yang telah diajukan kepada mereka, iaitu soalan pertama, kami bertanya tentang adakah mereka hanya bergaul dengan individu yang sama dengan bangsa mereka sahaja. Seramai 88.5% menjawab tidak, bermaksud mereka berkawan dengan semua orang, tidak mengira bangsa, kaum dan agama. Hanya 13.5% sahaja menjawab ya, iaitu mereka hanya berkawan dengan bangsa mereka sendiri. Soalan seterusnya, kami bertanya apakah penyebab utama mereka tidak bergaul dengan bangsa lain. Majoriti responden menjawab tiada apa-apa masalah, iaitu sebanyak 61.5% tidak mempunyai masalah dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Sebanyak 23.1% memberitahu bahawa perbezaan pertuturan menyebabkan mereka kurang atau tidak bergaul dengan bangsa yang selain daripada bangsa mereka. Sebanyak 9.6% pula memberitahu bahawa perbezaan budaya menyebabkan mereka tidak berkawan atau bergaul dengan bangsa yang berlainan. Selebihnya, iaitu amat sedikit, memberitahu bahawa perbezaan agama merupakan punca mereka tidak bergaul antara bangsa yang lain. Baiklah, soalan berikutnya, kami ingin mengetahui berapakah bilangan kawan mereka yang terdiri daripada bangsa berbeza. Sebanyak 38.5% mengatakan bahawa mereka mempunyai lebih daripada 10 orang kawan yang berlainan bangsa, iaitu sama pecahan ini bersama dengan 1 hingga 5 orang kawan yang berlainan bangsa. Seterusnya 13.5%
mengakui bahawa mereka tidak mempunyai kawan yang berlainan bangsa. Bagi saya, bagi kami, ini adalah sedikit tinggi pecahannya, dan 11.5% mengakui bahawa mereka mempunyai kawan yang dari bangsa yang berbeza seramai 6 hingga 10 orang. Soalan seterusnya, kami bertanya, adakah kehidupan di sesuatu taman perumahan dengan hanya bangsa yang sama dapat menimbulkan prejudis dalam kalangan bangsa lain? Seramai 53.8% responden mengakui kemungkinan ada prejudis yang timbul dalam kalangan bangsa lain apabila sesuatu taman perumahan itu terdiri daripada hanya satu bangsa. Seramai 26.9% pula mengakui tidak mempunyai prejudis sama sekali, dan 19.2% mengakui ya, iaitu mereka mempunyai prejudis dalam kalangan bangsa lain yang hidup atau yang menetap dalam satu kawasan taman yang sama bangsa. Soalan seterusnya, adakah mereka lebih suka tinggal di kawasan perumahan hanya satu bangsa atau pelbagai bangsa? Majoriti memberitahu bahawa mereka lebih gemar tinggal di kawasan perumahan pelbagai bangsa, iaitu mewakili 55.8% daripada 52 responden. Hanya seramai 44.2% memilih untuk tinggal di kawasan perumahan satu bangsa sahaja. Seterusnya, soalan yang kami ajukan yang lain ialah, adakah dari segi pendidikan percampuran bangsa dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar? Daripada 52 orang responden, majoriti iaitu 80.8% mengatakan ya, bahawa percampuran bangsa dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar dalam sistem pendidikan negara. Seramai 15.4% pula mengakui kemungkinan pendidikan percampuran bangsa dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar, dan selebihnya mengatakan tidak. Mungkin mereka ada pendapat yang lain bagaimana untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar. Soalan seterusnya ialah, jika mereka menjadi seorang pelajar sekolah, adakah mereka lebih suka belajar di sekolah kebangsaan atau jenis kebangsaan? Majoriti besar iaitu 71.2% ingin lebih suka belajar di sekolah kebangsaan, dan selebihnya iaitu sebanyak 28.8% ingin bersekolah di sekolah jenis kebangsaan. Jika kita lihat tadi, bangsa China dan India menjawab responden ini bilangannya tidak sampai 28.8%. Ini bermakna bahawa bangsa Melayu juga ingin bersekolah di sekolah jenis kebangsaan. Jadi tidak adil bahawa mengatakan mereka ini bangsa India, China adalah yang resis, sebab bangsa Melayu juga gemar pergi ke sekolah jenis kebangsaan. Soalan seterusnya, adakah mereka mempunyai persepsi negatif atau prejudis apabila mereka membeli di premis milik berlainan bangsa? Majoriti mengatakan tidak, iaitu sebanyak 88.5%, dan selebihnya 11.5% mengatakan ya, mereka mempunyai prejudis apabila mereka memasuki premis milik berlainan bangsa. Antara persepsi negatif atau prejudis tersebut ialah mereka mempersoalkan status halal di sesuatu kedai itu. Kemungkinan di premis kedai makan atau restoran. Ada juga responden menyatakan persepsi negatif mereka iaitu bersih ke tidak, especially kedai makan. Beralih kepada soalan seterusnya, adakah mereka pernah melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang terdiri daripada pelbagai bangsa?
Sebanyak 69.4% responden menjawab ya, manakala 30.6% pula menyatakan bahawa mereka tidak pernah melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Seterusnya, kami juga bertanya soalan jika ada individu berlainan bangsa yang tidak dikenali mereka datang meminta pertolongan daripada mereka, adakah mereka akan menolong individu tersebut? Seramai 55.8% mengatakan ya, bahawa mereka akan menolong individu tersebut tanpa mengira bangsa. Seramai 44.2% pula menyatakan kemungkinan mereka akan menolong bangsa tersebut atau individu tersebut. Statistik ini menunjukkan sedikit ramai bahawa statistik ini menunjukkan bahawa terdapat ramai juga individu di Malaysia ini memilih atau melihat latar belakang individu tersebut apabila masa untuk menolong seseorang itu. Dan soalan terakhir, kami meminta cadangan yang boleh dilakukan pelbagai pihak untuk mengukuhkan kesempatan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Kami meminta cadangan daripada responden dan kami mendapat pelbagai reaksi oleh mereka. Antaranya, mereka mencadangkan untuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Seterusnya, mereka mencadangkan agar bergaul dan berkomunikasi dengan individu berlainan bangsa. Pihak kerajaan juga perlu mengadakan kempen untuk mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat. Langkah ini telah lama dilakukan oleh kerajaan dan ianya secara konsisten dilaksanakan oleh kerajaan. Seterusnya, ada yang memberi cadangan memupuk pemikiran positif terhadap mana-mana rakyat dengan membantu mereka atau sebagainya. Ya, betul. Ini dapat memberi persepsi atau menghilangkan sikap prejudis terhadap suatu bangsa apabila mereka dibantu oleh individu yang berlainan bangsa. Seterusnya, ada yang mencadangkan untuk mengadakan pertandingan sukan dengan melibatkan berbilang kaum. Seterusnya, kerja kumpulan yang mewajibkan percampuran bangsa. Kami juga amat bersetuju dengan cadangan ini. Betul, kerana apabila dalam sesuatu kumpulan yang terdiri daripada pelbagai bangsa, maka ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum di Malaysia. Dan banyak lagi cadangan yang mereka berikan dalam borang soal selidik tersebut dan kami telah sertakan dalam laporan yang telah kami tulis. Baiklah, itu sahaja daripada saya pembentangan hasil kajian. Perbincangan kajian. Yang pertama, aktiviti yang dapat menggerakkan kesepaduan sosial antara masyarakat setempat seperti social bonding yang kuat berasaskan interaksi aktif. Sebagai contoh, bersukan, ziarah menziarahi dan saling bertegur sapa. Ini secara langsung masyarakat akan berhubung dan berbual-bual. Ini akan mengeratkan silaturahim, akan merapatkan hubungan lagi. Seterusnya, di bahagian pendidikan, ruang belajar harus disediakan yang bercampur etnik dan ini akan memberi lebih impak dan usaha untuk menimbulkan kesepaduan sosial bersama. Sebagai contoh, setiap kelas di sekolah perlu bercampur etnik dan ini akan merapatkan hubungan antara kaum yang berbeza dan apabila tugasan yang diberikan dalam kumpulan, mereka memerlukan perbincangan dan kerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, penerapan nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian.
setiap kaum mempunyai nilai-nilai budaya yang baik. Apabila mereka berhubung dan melakukan aktiviti bersama, mereka dapat menerap nilai-nilai yang baik. Seterusnya, masyarakat. Rakyat Malaysia mempunyai masyarakat berbilang bangsa seperti Cina, Melayu dan India, dan mulai berbilang agama seperti Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Setiap masyarakat mempunyai budaya tersendiri yang terbentuk daripada hubungan rapat sesama anggota. Dan setiap masyarakat budaya mereka mempunyai nilai-nilai yang baik seperti adab bergaul, saling menghormati antara masyarakat dan kaum yang berbeza. Seterusnya, ini akan memberikan penerangan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama dalam masa yang lama dengan aturan dan cara tertentu. Contohnya seperti adab berjiran, terutamanya kawasan perumahan yang mempunyai pelbagai bangsa. Adab ini dapat merapatkan silaturahim dan akan mengurangkan jurang antara kaum-kaum yang lain. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan kesimpulan tentang kajian yang telah kumpulan saya lakukan, iaitu kesepaduan sosial. Yang pertama, kesepaduan sosial ini boleh diwujudkan dan ditambah terutama jika ada usaha sedar berpunca dari tindakan autoriti dan top-down yang dapat melengkapkan dan menjamin kelangsungannya, malah dapat meningkatkan daya ketahanan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kesepaduan dalam kepelbagaian lebih baik digunakan daripada perpaduan dalam kepelbagaian. Seterusnya, pelbagai inisiatif yang boleh diambil kira oleh masyarakat dan kerajaan dalam memupuk usaha untuk membina kesepaduan sosial bersama. Oleh itu, masyarakat di negara kita yang terdiri daripada pelbagai agama, kaum dan bangsa haruslah bersatu padu untuk membina kesepaduan sosial bersama. Hal ini bukanlah kerana personaliti mereka. Hal ini adalah kerana untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang maju. Kita haruslah bersatu padu dengan membina kesepaduan sosial bersama untuk melahirkan sebuah negara yang aman dan makmur dan negara yang bagus di mata masyarakat. Itu saja penerangan daripada kumpulan saya. Minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang pembentangan ini. Sekian, terima kasih.